Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, baiklah. Hari ini kita akan tengok tajuk baru iaitu Carta Pi. Okey, untuk tajuk ni, kita akan tengok yang pertama, ciri-ciri Carta Pi, yang kedua, kegunaan Carta Pi dan yang ketiga, menghasilkan Carta Pi. Okey, baiklah. Tanpa perlu berlengah lagi, jom sama-sama kita tengok ketiga-tiga subtopik ni. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita tengok dulu apa itu Carta Pi. Okey, Carta Pi ni adalah sejenis gambar rajah atau perwakilan grafik. Okey, itu yang pertama. Maksudnya Carta Pi ni sejenis gambar rajah atau perwakilan grafik. Tujuan dia apa? Untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data dan maklumat dalam bentuk apa? Bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Maksudnya dalam bulatan tu, kemudian dalam dia dipecahkan kepada beberapa sektor. Selain itu juga, Carta Pi ni sesuai digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan perbandingan data dan maklumat kepada informasi yang lebih jelas, mudah dan menarik. Okey, macam kamu tahu, kalau contohlah kamu tengok maklumat dalam bentuk jadual sahaja ataupun bentuk tulisan, jadi tentulah kamu akan rasa bosan, betul? Jadi dengan adanya Carta Pi ni, kamu akan nampak kita kata data yang lebih menarik dan lebih mudah difahami. Okey, kita teruskan dengan subtopik kita yang pertama iaitu ciri-ciri Carta Pi. Okey, bila kamu nampak sesebuah Carta Pi ataupun kamu ingin menghasilkan sesebuah Carta Pi, ciri-ciri yang perlu ada dalam Carta Pi tersebut ialah yang pertama, perlu adanya tajuk. Okey, apa tujuan tajuk tadi? Tajuk tu bertujuan untuk menerangkan data yang hendak dipersembahkan. Maksudnya di sini, kalau contoh kan kamu nampak maklumat tu, kamu nampak carta, tapi tak ada tajuknya. Macam mana kamu nak tahu carta tu menunjukkan apa? Jadi yang pertama mesti kena ada tajuk dia terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita ada jejari. Jejari ni maksudnya apa? Bila kamu nak menghasilkan bulatan Carta Pi kamu mesti tengok jejari yang digunakan. Maksudnya jejari dia tu berapa cm. Jadi kita tahulah bulatan tu berapa cm. Okey, seterusnya kita kena ada jumlah. Okey, jumlah ni maksudnya jumlah keseluruhan bagi data yang kita nak terangkan tadi. Okey, dah tahu tajuk, dah tahu jejari, dah tahu jumlah. Sekarang kita pergi kepada peratus. Okey, peratus ni diperlukan untuk memaparkan nilai sektor yang hendak dipersembahkan. Maksudnya, setiap sektor tu kalau kamu tak berikan peratus dia, maka kamu tak tahulah nilai bagi setiap sektor tu. Jadi, perlunya kita letakkan peratus supaya orang yang melihat Carta Pi tadi tahu berapa peratus bagi setiap sektor. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok petunjuk. Okey, petunjuk ni tujuan dia apa? Untuk memaparkan maklumat yang mewakili sektor. Okey, kamu dah lukis dah Carta Pi, nampak Carta Pi, dah diwarnakan, dah dilorekkan, tapi tak diberitahu setiap warna dan lorekan tu menunjukkan apa. Jadi dekat sini sudah tentu dah orang yang nampak tu akan rasa macam apa ni kan, tak tahu, betul. Jadi sebab tu kita perlukan petunjuk untuk memudahkan orang yang melihat Carta Pi kita tahu setiap maklumat yang diwakili oleh setiap sektor. Okey, yang terakhir kita tengok pada bulatan sektor. Okey, yang ini aspek yang paling penting lah. Kenapa? Bulatan sektor ni lah yang mengandungi sudut sektor yang mewakili data. Okey, nanti bila kamu dah belajar cara nak buat Carta Pi ni, kamu akan tengok macam mana setiap sudut sektor ni menghasilkan kamu punya sektor-sektor berdasarkan pengiraan yang kamu dah buat. Okey kelas, seterusnya kita tengok kepada subtopik yang kedua iaitu kegunaan Carta Pi. Okey, macam cikgu dah beritahu di awal kelas kita tadi, kita dah tengok dah Carta Pi ni merupakan gambar grafik
ataupun perwakilan grafik. Jadi dekat sini carta pie ni digunakan untuk apa? Untuk mewakilkan data dalam bentuk bulatan yang terdiri daripada beberapa sektor. Jadi kita tahulah carta pie ni maksudnya dia mewakilkan data. Data ni daripada mana? Daripada bahan-bahan yang tertentulah, maksudnya maklumat-maklumat tertentu yang kamu dapat berdasarkan sesuatu perkara. Kemudian kamu terjemahkan dia dalam bentuk bulatan yang mengandungi beberapa sektor. Contohnya kita tengok dalam rajah kamu tu. Dia kata apa? Jumlah ekspor Malaysia ke negara-negara ASEAN bagi tahun 2019. Jadi carta pie yang dibina tadi tu, kalau kamu tengok bentuknya bulatan, dan dalam bulatan tadi tu terdiri beberapa sektor yang mewakili jumlah ekspor Malaysia. Okey, jelas ya? Okey, selain pada itu, carta pie juga digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan taburan atau kadar peratusan sesuatu aspek yang dikaji. Okey, contohlah kita tengok ya. Dalam kamu pun carta pie tadi kita ada peratus, betul? Jadi peratus itulah yang menunjukkan aspek yang kamu kaji. Jadi dalam arti kata lain, peratus-peratus yang berada dalam carta pie ni menunjukkan peratusan bagi jumlah ekspor Malaysia ke negara-negara ASEAN. Okey, jelas ya? Okey, kalau kamu tengok ada 3 contoh yang diberikan menunjukkan kegunaan carta pie. Yang pertama, tajuknya apa? Jumlah ekspor Malaysia ke negara-negara ASEAN bagi tahun 2019. Okey, yang kedua, bilangan penduduk mengikut etnik di Malaysia. Yang ketiga, jumlah keluaran negara mengikut sektor ekonomi di Malaysia. Okey, berdasarkan ketiga-tiga contoh tadi, kita boleh nampak bahawa setiap data tadi telah diwakilkan dalam bentuk bulatan dan mengandungi beberapa sektor, dan setiap sektor tadi menunjukkan peratusan bagi setiap aspek yang ada dalam kamu punya maklumat. Okey, baiklah. Kita dah tahu dah kan apa ciri-ciri carta pie, dah tahu dah kegunaan carta pie. Okey, sekarang sampailah kepada subtopik terakhir, iaitu menghasilkan carta pie. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam lagi berkenaan dengan langkah-langkah untuk menghasilkan carta pie, okey, apa yang kita kena buat? Kita kena tengok dulu maklumat yang diberikan kepada kamu. Okey, baiklah. Okey, contohnya tengok dalam jadual yang cikgu bagi tu. Okey, jadual 3 menunjukkan apa? Jumlah penjualan kenderaan syarikat Garuda mengikut jenama pada tahun 2020. Okey, di situ diberikan jenis kenderaan, jumlah penjualan dalam unit. Okey, kemudian dia ada peratus dan juga sudut sektor. Kenapa perlunya peratus dan sudut sektor? Okey, yang pertama kita tengok peratus. Okey, bila kita sebut carta pie, kita tahu setiap maklumat tu mesti diwakili dalam bentuk peratus. Itu yang pertama, sebab tu kita perlukan peratus. Okey, yang kedua, sudut sektor. Kenapa perlunya sudut sektor? Okey, kenapa? Sebab bila kita nak menghasilkan carta pie, kita perlukan sudut sektor ni untuk apa? Untuk kita membahagikan setiap sektor tersebut. Contohlah kita tak ada pun sudut sektor tu. Macam mana kita nak tahu tempat ataupun kedudukan yang betul bagi setiap sektor dalam carta pie? Okay, kita dah tahu kan peratus dan sudut sektor tu penting. Jadi kita kena cari peratus dan sudut sektor. Okey, tapi kan mesti kamu macam mana nak cari? Cara dia macam mana? Kena gunakan 2 formula ni. Okey, yang pertama, kita nak cari peratus terlebih dahulu. Apa yang kamu kena buat? Tengok formula tu. Bilangan jenama kenderaan, kemudian perkan dengan jumlah penjualan kenderaan. Maksudnya ini jumlah keseluruhan, kemudian darabkan dengan 100%. Okey.
Jelas dekat situ? Okey, kemudian untuk sudut sektor pula, sama juga bilangan jenama kenderaan, kamu perkan dengan jumlah penjualan kenderaan ni keseluruhan, kemudian kena darab dengan 360 darjah. Kamu mesti terfikir kan, kenapa kena darab dengan 360 darjah? Kenapa? Sebab satu bulatan kamu mewakili 360 darjah. Sebab tu kamu kena darabkan dengan 360 darjah. Okey, jelas ya? Okey, mesti kamu macam keliru lagi betul. Apa yang cikgu cakap ni kan? Okey, tak apa. Dekat sini cikgu ada berikan contoh pengiraan peratus. Okey, kita ambil yang pertama, jenis kenderaan A dulu. Okey, kita ambil bilangan jenama kenderaan. Maksudnya, berapa jumlah dia? Okey, kalau kita tengok A tu jumlah dia 137,225. Okey, kemudian kita perkan dengan apa? Jumlah keseluruhan iaitu 326,340 dan kita kena darabkan dengan 100%. Okey, kemudian dah dapat tu, dapatlah berapa? 42. Okey, biasanya bila kamu kira macam ni akan ada poin-poin kat belakang ni, betul? Okey, jadi setengah tu macam keliru lah, takkan nak ambil poin-poin tu. Okey, jadi apa kamu kena buat untuk memudahkan kamu? Kamu bundarkan kepada titik perpuluhan yang terdekat. Sama juga kalau nak buat yang kita kata sudut sektor tadi. Tapi pastikanlah jumlah yang kamu dapat tu cukup-cukup 100%. Okey, sama juga dengan sudut sektor, mesti kena cukup-cukup 360 darjah. Tak boleh lebih. Sebab kenapa tak boleh lebih? Kalaulah contoh kamu buat lebih nanti, kamu punya, kita kata bilangan tu, maklumat tu dah tak sama lah. Okey, yang kedua, cikgu ada bagi juga contoh pengiraan sudut sektor. Sama juga kita ambil jenis kenderaan A tu. Sama juga jumlah dia berapa, kemudian keseluruhannya berapa, cuma kita tukar apa? Tukar dengan 360 darjah menunjukkan apa? Sudut sektor. Jadi kita dapat kat sini 151 darjah. Okey, yang lain pun sama juga. Dekat situ cikgu dah bagi jawapan lah. In case lah kamu macam mana boleh buat pengiraan balik secara sendiri. Maksudnya kira balik setiap satu tu, tapi mesti mengikut apa dia formula yang cikgu dah bagi tadi. Okey, dah jelas kat sini. Baru kita analisis pula apa dia soalannya. Okey, dah tahu dah maklumat semua tadi. Apa yang kamu kena buat? Okey, yang pertama, dah tahu kan arahan dia, lukiskan carta pie. Okey, kemudian menunjukkan apa? Ini adalah tajuknya. Okey, jumlah penjualan kenderaan syarikat Garuda mengikut jenama pada tahun 2020. Okey, maklumat seterusnya ni penting. Kenapa? Ini yang menentukan kita kata keluasan bulatan kamu tu. Maksudnya besar mana buatan bulatan kamu tu. Okey, jadi kat sini dia minta kamu buat apa? Gunakan jejari 5 cm. Okey, yang pertama suruh buat carta pie, yang kedua carta pie tentang apa, yang ketiga jejari apa nak pakai. Okey, dah dapat semua maklumat ni, kita pergi kepada langkah demi langkah untuk menghasilkan carta pie. Okey, sebelum kamu mula melukis carta pie, ini adalah beberapa alatan yang perlu kamu sediakan. Okey, yang pertama kena ada jangka sudut. Okey, jangka sudut ni tujuan dia untuk apa? Untuk kamu mengira sudut sektor tadi. Maksudnya bila kamu dah lukis bulatan, macam mana tentukan sudut sektor? Mesti kena guna jangka sudut. Seterusnya ada pemadam, ada pensel, ada jangka lukis. Jangka lukis ni, ini yang kamu akan gunakan untuk melukis kamu punya bulatan. Yang ni kamu tahulah, betul? Okey, seterusnya kamu kena ada pembaris, pen dan yang paling penting kena ada kertas graf. Okey, kalau semua dah ada dah alatan yang cikgu tunjukkan ni,
Tak lengah-lengah lah. Jom kita tengok apa dia langkah demi langkah untuk menghasilkan carta pie kamu. Okey, langkah yang pertama, kamu kena buat apa? Kamu kena menentukan jejari bagi carta pie berdasarkan arahan kamu tadi. Okey, arahan kamu nak berapa? 5 cm. Okey, jadi apa kamu perlu buat? Kamu ambil pembaris kamu, ambil jangka lukis dan kamu punya pensel yang dah dilekatkan sekali tadi. Buka jangka lukis kamu tu, iaitu kena buka berapa? Kena buka 5 cm. Pastikan betul-betul 5 cm. Macam cikgu dah buat tu. Yang tajam tu letak dekat kosong, kemudian gerakkan yang dia punya pensel tu sampailah nombor 5. Okey, jelas ya dekat situ? Okey, dah tahu dah jejari kamu tadi berapa, dah dapat apa yang kamu nak buat lepas tu, senang saja. Okey, kamu ambil jangka lukis kamu tadi, kemudian kamu letakkan dekat kertas graf kamu, di atas kertas graf tadi. Kemudian kamu cocok dekat tengah-tengah. Maksudnya kamu kena pandailah nak agak-agak dia punya center dia tu. Supaya bila kamu lukis nanti tak ada yang tepi kanan lebih, kiri kurang. Pastikan betul-betul carta pie kamu tu berada di tengah-tengah kamu punya kertas graf. Okey, bila dah cocok dekat tengah-tengah tu, apa yang kamu kena buat? Pusingkanlah kamu punya jangka lukis tadi. Okey, jelas ya? Okey, dah siap dah lukis kamu punya bulatan guna jangka lukis tadi. Tapi bila kamu melukis bulatan ni, pastikanlah janganlah kamu punya bulatan tu tak jadi bentuk bulatan. Ni kadang-kadang bulatannya ada yang bergerigi-gerigi di tepi. Tak nak macam tu. Kalau boleh, pensel yang kamu gunakan tu pun memainkan peranan. Maksudnya bulatan tu mestilah jelas. Okay, yang kedua, mesti bentuk bulatan yang betul-betul bulat. Okey, bila dah ada bulatan tadi, apa kamu kena buat? Kamu kena buat satu garisan lurus secara menegak sampailah ke pusat bulatan kamu. Pusat bulatan tadi menunjukkan titik yang kamu letak kamu punya jangka lukis tadi. Maksudnya yang kamu cocok tadi tu, itu adalah pusat bulatan kamu. Jadi daripada yang kamu cocok tadi titik tu, buat satu garisan menegak ke atas. Maksudnya garisan tadi tu menunjukkan apa? Jejari 5 cm. Maksudnya kamu punya bulatan tu adalah 5 cm bagi setiap kita kata sudut. Maksudnya tegak pun 5 cm, kanan 5 cm, kiri 5 cm, bawah pun 5 cm. Okey, dah clear bab ni, kita masuk pula kepada langkah yang seterusnya. Okey, sekarang sampailah waktu untuk kita mula menanda sektor berdasarkan sudut sektornya. Okey, macam mana cara nak buat? Okey, tadi kita dah ada satu garisan lurus yang tegak tadi, betul? Jadi, kamu ambil kamu punya jangka sudut. Pastikan nilai kosong bagi jangka sudut kamu tu mesti berada selari dengan garisan. Janganlah kamu pergi buat sampai 10 ke 20. Pastikan dekat atas garisan tu mesti betul-betul kosong. Dan kalau kamu tengok, palang yang tengah tu yang menunjukkan 90 tu mesti berada pada pusat bulatan kamu. Okey, jelas Maksudnya garisan tu, kalau kamu ada satu garisan lurus tegak tu, pastikan nilai kosong tu betul-betul berada pada atas garisan kamu. Jangan pergi lebih, jangan pergi kurang. Mesti tepat kosong. Dan pusat bulatan kamu mestilah berada tengah-tengah kamu punya jangka sudut tu. Okey, jelas tuan nak panah cikgu tunjuk tu. Maksudnya itulah pusat bulatan kamu dan jangka sudut kamu tu mesti berada tengah-tengahnya di pusat bulatan.
Okay, daripada tadi kan dah tengok betul, mesti kena center betul-betul. Jadi daripada nilai kosong, kamu kiralah sampai dapat 151 darjah. Dah dapat, nampak tak cikgu titikkan dekat situ. Kemudian ambil pembaris kamu, sambungkan pusat bulatan tadi dengan titik mana yang kamu berhenti tadi. Jadi dekat situ nampaklah itulah sudut sektor bagi jenama A tadi. Tapi pastikan bila kamu nak melukis ataupun menentukan sudut sektor, mestilah mula daripada yang besar kepada yang kecil dan mestilah mengikut arah putaran jam. Kalau kamu tengok, cikgu tulislah situ 151 darjah, betul? Itu sekadar nak tunjukkan berapa sudutnya saja. Tapi kamu tak perlulah tulis dia punya sudut dalam kamu punya sektor tu. Okey, jelas ya? Kalau dah jelas, kita tengok pula kepada yang seterusnya. Okey, dah tahu dah tadi. Jadi, untuk sektor-sektor seterusnya, apa yang kamu kena buat? Kena pandai main jangka sudut kamu tu. Yang penting mesti kosong tu berada pada garisan yang tegak ataupun lurus. Kemudian yang tengah-tengah tu mesti berada di atas pusat bulatan kamu. Yang selebihnya kamu adjust lah corner sikit, corner sampailah kamu dapat keseluruhan sektor yang dah ditetapkan dalam jadual kamu. Inilah hasilnya bila kamu dah pusing-pusing kamu punya jangka sudut tadi. Maka dapatlah pecahan sektor berdasarkan dia punya sudut sektor. Macam yang kamu tengok tu lah, cikgu dah letak dah pecahan tadi. Cikgu dah tunjuk kat situ sektornya, sudut sektornya berapa bagi setiap sektor. Ini sekadar untuk kamu punya pemerhatian sajalah. Tapi macam cikgu cakap tadi, tak perlu tulis. Cukuplah kamu tahu setiap sektor tadi itulah nilai sudutnya. Okey, part yang susah dah habis. Kita pergi kepada part yang seterusnya. Dah ada bulatan, dah ada sektornya, tapi macam mana kita nak bezakan setiap sektor? Jadi apa yang kamu kena buat? Bolehlah sama ada lorekkan ataupun warnakan setiap sektor. Tapi lah kan, kalau cikgu lagi suka kamu warnakan setiap sektor tu. Sebab apa? Nampak lagi cantik lah kan? Bukannya lorekkan tu tak bagus, tapi dia nampak macam crowded sikit. Nanti kamu pun buatlah apa, bulat-bulat lah, bentuk bintang lah. Lama-lama crowded lah. Jadi, lagi elok kamu warnakan dia. Okey, cumanya kalau dah lorek, dah warna, jangan lupa letak petunjuk. Kenapa kena letak petunjuk? Contohlah kamu warna dah cantik-cantik, tapi warna tadi tu menunjukkan apa? Orang tak tahu. Jadi, apa yang kamu kena buat? Letaklah petunjuk di tepi. Dan pastikan dalam petunjuk tadi tu ada setiap sektor kamu tu. Okey, jelas? Okey, contohlah. Malaslah buat petunjuk tu. Boleh. Cara dia macam mana? Letak siap-siap dalam dia punya sektor tu. Okey, untuk memudahkan kamu faham, ni cikgu tunjuk dah contoh dia. Nampak tak? Dalam catapai ni, dia dah letak siap-siap dah. Apa dia negara-negaranya. Okey, boleh juga buat petunjuk macam ni. Jelas ya? Okey, langkah seterusnya, apa yang kamu kena buat? Kamu kena lengkapkan setiap sektor tu dengan nilai peratus yang kamu dah dapat tadi. Kalau kamu tengok dalam catapai cikgu ni, cikgu ada tersilap tulis. Jadi, sebagai kita kata pengajarannya, pastikanlah bila kamu nak tulis nanti, pastikan betul-betul tepat kamu punya data tu supaya tak nampaklah comot macam yang cikgu buat tu. Jelas ya?
Okey, siap letak peratus. Kemudian pastikan kamu nyatakan dan tulis nilai keseluruhannya. Nilai keseluruhan dapat kat mana? Dapat berdasarkan jadual yang telah diberikan tadi. Okey, setelah kamu dengar perkongsian cikgu yang panjang selebar-lebarnya tu, sampailah kita ke langkah yang terakhir, iaitu apa yang kamu kena buat? Kamu kena tulis tajuk cartapai kamu. Okey, kenapa kena tulis tajuk? Sebab tajuk itulah yang akan memudahkan orang yang melihat cartapai kamu tahu tentang apa yang diwakili oleh cartapai kamu tu. Okey, jelas Dengan berakhirnya langkah tadi, maka tamatlah sudah perkongsian cikgu tentang cartapai ni. Okey, maka dengan ini dapatlah kamu semua menguasai ciri-ciri cartapai, kegunaan cartapai dan menghasilkan cartapai. Okey, sekian sahaja kelas cikgu hari ini. Terima kasih dan juga Assalamualaikum. Bye-bye.